Seterusnya pada hari ini kita akan melihat tentang equation yang sama tetapi dinyatakan sebagai stagnation condition dan critical condition. Okey, so katakan kita ada convergent divergent nozzle seperti yang tertera di gambar raja ini. So kita ada convergent dan divergent section seperti ini. Katakan kita mempunyai 4 titik. So kita ada point 1 pada inlet, point 2 pada throat. So point 3 pada pertengahan dan point 4 pada outlet. Okay, jadi seperti yang kita ketahui, saya telah terangkan semalam, untuk gas, kerana kita kata di dalam compressible flow selalunya orang akan menggunakan udara ataupun gas sebagai bahan kajian. Jarang orang menggunakan cecair di dalam convergent divergent nozzle. Kerana apa? Kemungkinan untuk cecair tersebut termampat dan tenaga yang diperlukan untuk kita menjalankan cecair sehingga ia boleh mencapai had laju 1 Mach number adalah terlalu besar. Oleh itu, kita merasakan bahawa tidak tidak berbaloi untuk kita menggunakan cecair dan saya rasa dia tidak akan tercapai pun matlamat tersebut. Okay. So maknanya gas yang digunakan di dalam convergent divergent apabila ia melalui di tempat yang lebih sempit di sini, had laju akan bertambah. Kemudian had laju akan terus bertambah sehinggalah ia mencapai Mach number 1. Kemudian setelah ia mencapai Mach number 1, kita dapati bahawa secara observation gas tidak boleh bergerak dengan lebih laju lagi. Dia akan stagnan berada pada keadaan Mach number 1. Maknanya dia akan maintain Mach number 1. Apa yang berlaku? Kita dapati bahawa gas tersebut mula termampat. Dan kemudian apabila gas tersebut melalui kawasan divergent, maknanya kawasan yang mencapah, kita dapati bahawa mampatan tadi akan kembali kepada kedudukan asal. Maksudnya jarak antara molekul gas akan kembali kepada kedudukan asal. Oleh itu tenaga yang dibebaskan akan menambah kelajuan gas tersebut. Oleh itu di sini pada outlet di sini ada kemungkinan untuk kita mendapat Mach number lebih besar daripada 1 atau dikenali sebagai subsonic. Okay. Semalam juga saya telah nyatakan ada kemungkinan kita walaupun kita berjaya mendapat Mach number 1 pada throat, ada kemungkinan kita tidak dapat supersonic ataupun Mach number lebih besar daripada 1 pada outlet. Ini disebabkan oleh berlakunya shockwave. Okey, untuk bab yang ini, kita beranggapan bahawa shockwave tidak berlaku. Oleh itu, kita namakan Mach number 1 ini, okey, gelaran ini ataupun terms ini diberikan oleh previous researcher, maknanya researcher yang yang terdahulu, mereka menamakan Mach number 1 yang berlaku pada throat sebagai critical Mach number. Kenapa kita kata critical Mach number? Kerana pertama, selalunya maksimum Mach number yang boleh berlaku di dalam throat adalah 1. Maksudnya di dalam convergent divergent nozzle, sekiranya kita ingin mendapatkan supersonic speed pada outlet, apa yang perlu kita buat? Kita kena pastikan nilai Mach number kita di dalam throat mesti sama dengan 1. Kerana apa? Kalau kita tidak berjaya untuk menghasilkan Mach number 1 pada throat, membawa maksud kita tiada kemungkinan langsung untuk mendapatkan supersonic pada outlet. Oleh itu, untuk mencapai Mach number 1 pada throat adalah begitu critical. Maksudnya tidak ada makna awak buat convergent divergent nozzle sekiranya awak gagal untuk mendapatkan Mach number 1. Oleh itu, para saintis yang lepas telah menamakan keadaan ini iaitu Mach number sama dengan 1 sebagai critical condition. Okey. So kemudian kita ada lagi satu term dinamakan stagnation condition. So stagnation condition saya rasa awak pun dah boleh agak apa sebenarnya stagnation condition kerana ia sama dengan apa yang telah kita belajar di dalam ideal flow.
So stagnant membawa maksud tidak bergerak. Oleh itu stagnation condition membawa maksud at any point in the flow, if we immediately stop the flow, we call it as stagnation condition. So maksudnya walaupun contohnya di dalam keadaan sebenar, gas akan bergerak daripada kiri ke kanan sepanjang masa. Okay. Jadi sekiranya at any point, so katakan pada point 3 ini saya beranggapan bahawa sekiranya saya boleh memberhentikan pergerakan pada point 3 serta-merta. Okey, so tentulah ada yang berubah. Maksudnya tentulah ada perubahan pada pressure, temperature, density dan velocity. So, keadaan di mana saya memberhentikan aliran secara serta-merta, okey, dikenali sebagai stagnation condition. Okey, so awak imagine ketika gas sentiasa bergerak di sini, oleh itu tiba-tiba saya stopkan di sini. Oleh itu saya boleh mengatakan bahawa at point 3 stagnation condition was occur. Okay, so jadi saya harap awak faham. So ia bukanlah, kadang-kadang pelajar ia tersilap, dia mengatakan bahawa sekiranya kita ada convergent divergent nozzle ni, tak mungkin gas di sini immediately stop. Okay, so awak jangan terfikir secara logik. Awak cuma imagine bahawa seolah-olah sekiranya kalau kita berhentikan gas tersebut, apa yang berlaku? Adakah pressure akan naik mendadak? Adakah pressure akan turun? Adakah temperature akan meningkat? Apakah temperature akan menurun? Okey, so itu persoalan dia. Kerana di dalam soalan nanti dia akan tanya, contohnya, okay, at point number 4, so what is the pressure if point number 4 is become stagnation condition? So maksudnya, apakah nilai parameter, maknanya kirakan parameter yang tertentu pada point nombor 4 sekiranya keadaan di point nombor 4 itu adalah stagnation condition. Okay, oleh kerana stagnation condition membawa maksud aliran diberhentikan. Oleh itu kita mengambil fakta ataupun kita menggunakan nilai Mach number sama dengan kosong. So jadi di sini ada dua perkara yang awak kena ingat. Pertama adalah critical condition, yang kedua adalah stagnation condition. So critical condition Mach number sama dengan 1 dan stagnation condition Mach number sama dengan kosong. Okey, so sekarang ni kita ingin melihat apa yang akan berlaku kepada equation yang kita ada. Okey, di setengah buku teks mereka menggunakan equation untuk stagnation condition dan juga critical condition sebagai equation yang totally different. Tetapi bagi saya secara peribadi, saya beranggapan bahawa sekiranya para pelajar telah berjaya untuk menghafal rumus ini, adalah tidak menjadi kewajipan bagi para pelajar untuk mengingati rumus ini. Kerana apa? Kerana rumus ini sebenarnya diterbitkan daripada rumus yang sama. Cuma rumus ini kita ringkaskan supaya pelajar boleh mengira dengan lebih cepat. Okay, dan ada lagi banyak sebab, di antaranya ialah stagnation condition dan juga critical condition selalunya telah diringkaskan di dalam tabel. Nanti kita akan lihat penyelesaian secara tabel dan juga penyelesaian secara pengiraan rumus. Jadi selalunya jika para pelajar boleh berminat dengan compressible flow, bolehlah mengambil kursus option subject compressible flow dan bolehlah untuk membuat PSM nanti berkenaan dengan compressible flow. Okay. Jadi jika menumpukan kajian kepada compressible flow, kebanyakan penyelesaian masalah akan menggunakan table. Kerana di dalam keadaan yang tertentu, nilai stagnation dan critical condition ini akan digunakan berulang kali. Kerana critical condition dan stagnation condition ini sebenarnya seolah-olah benchmark kepada pengiraan. So jadi kita melihat apa yang boleh kita, bagaimana rumus untuk stagnation condition berubah. So diketahui stagnation condition di sini membawa maksud Mach number sama dengan kosong. Jadi untuk memudahkan pengiraan, kita menggunakan
simbol zero ataupun T0. So jadi maksudnya di sini bagaimana kita buat pengiraan ini. Contohnya kita tadi ada convergent divergent nozzle. Okay, kita beranggapan bahawa pada point 1 adalah inlet dan pada point 2 kita anggap ia adalah stagnation condition. Okay, oleh itu kita kata kita beranggapan bila stagnation Mach number sama dengan kosong. Di sini saya harap pelajar dapat alert. Okay, di dalam keadaan stagnation hanya nilai velocity sahaja yang kosong. So velocity ni sama dengan Mach number lah. Mach number sama dengan velocity over speed of sound. Jadi kalau velocity kosong, Mach number pun akan kosong. Speed of sound kita kata tidak boleh sama dengan kosong kerana had laju bunyi adalah kelajuan bunyi dipindahkan pada kedudukan itu, pada medium itu. Okey, so maknanya ia tidak boleh kosong. Okey, jadi awak kena faham. Stagnation membawa maksud had laju kosong dan akan menyebabkan Mach number juga kosong. Pressure, rho, kita kata dan temperature mungkin boleh kosong, mungkin tak boleh kosong. So maknanya pressure mungkin boleh kosong, density tidak boleh kosong, ketumpatan tidak boleh kosong kerana kalau ketumpatan kosong membawa maksud tidak ada apa-apa unsur pun di situ. Dan temperature mungkin boleh kosong kerana kosong Kelvin wujud dan ataupun kosong darjah Celsius juga wujud. Tetapi di dalam pengiraan compressible flow kita mesti menggunakan Kelvin. Kerana apa? Ia perlu supaya kita tidak hilang data apabila kita mengurus atau apabila kita mengira keadaan kosong darjah Celsius. Kerana kosong darjah Celsius mudah untuk kita dapati. So apabila awak masuk nilai kosong, everything akan jadi kosong. So itu tidak benar. Oleh itu di dalam pengiraan compressible flow kita akan menggunakan unit Kelvin. Jadi maknanya kosong darjah Celsius bersama dengan 273 Kelvin. Kerana untuk kita mendapat absolute zero temperature, zero Kelvin adalah terlalu sukar. Mungkin boleh kita dapati tetapi di dalam keadaan yang begitu ekstrim dan di dalam keadaan application yang terlalu spesifik. Okay, jadi maknanya untuk mendapat negatif 273 darjah Celsius tu mungkin boleh dicapai tetapi ia tidak mudah untuk kita capai dan tidak banyak application yang perlu merujuk kepada kesejukan pada tahap itu. So jadi maksudnya kemungkinan Kelvin untuk menjadi kosong adalah terlalu kecil. Okay. So kita beranggapan oleh itu apa yang kita buat berdasarkan rumus ini. So kita boleh masukkan bahawa T1 di sini adalah nilai inlet. Jadi kita masukkan temperature pada point 1 di sini dan kita masukkan Mach number pada point 2. So jadi Mach number pada point 2 di sini sama dengan kosong. Oleh itu keseluruhan equation ini akan menjadi kosong yang hanya adalah tinggal 1 di bawah ini. Kemudian T2 di sini kita gantikan dengan temperature pada point 2 iaitu temperature pada stagnation point. So selalunya di dalam buku teks kita akan menggunakan simbol T0 ataupun simbol 0. Oleh itu kita gantikan T2 di sini dengan T0. So dia akan berada T0 di sini dan M1 di sini akan kekal. Okay, oleh kerana kita tidak menggunakan 1 dan 2, selalunya buku akan ubah subscript kepada tidak ada subscript dan juga zero di atas. Oleh itu kalau saya rasa para pelajar dah nampak, okay, apabila kita masukkan nilai T1 inlet ni sebagai T sahaja dan kita masuk T0 ini T2 sebagai T0, oleh itu M1 di sini akan kekal sebagai M dan M2 di sini akan menjadi kosong. Kerana apa? Kerana stagnation point, stagnation condition. Oleh itu rumus baharu yang boleh kita dapat adalah seperti ini. Okay. Seterusnya perkara yang sama kita buat untuk pengiraan density dan juga pengiraan pressure.
Okey, maksudnya kita masukkan row 1 sebagai row 2 sebagai row not atau row 0, kita boleh dapat rumus ini dan kita masukkan P2 sebagai P0 dan P1 sebagai P sahaja untuk pressure dan kita boleh ringkaskan stagnation condition equation sebagai ini. So saya harap pelajar sama ada boleh menghafal rumus berkenaan dengan stagnation condition atau pelajar boleh menggunakan rumus utama yang diingati oleh pelajar untuk menterjemahkan ataupun untuk meringkaskan equation bagi menggambarkan keadaan stagnation condition. Okey, seterusnya kita cuba untuk membuat ringkasan untuk berkenaan dengan critical condition. Seperti yang telah saya terangkan tadi, kita beranggapan bahawa at critical condition M bersamaan dengan 1. Oleh itu, seperti yang kita ketahui bahawa critical condition selalunya berlaku di throat. Oleh itu, kita nyatakan ini sebagai point 2. Point 1 mungkin pada inlet di sini. Jadi apa yang kita buat, kita masukkan nilai T1 di sini adalah nilai temperature pada point 1. So mungkin kita masukkan sebagai T sahaja. Dan T2 di sini adalah temperature yang berlaku pada stagnation point di sini. Pada point nombor 2. Dan untuk membezakan antara stagnation condition dan critical condition, kita menggunakan simbol asterisk bagi menggambarkan critical condition. Oleh itu, kita tidak menggunakan T0, kita menulis sebagai T star untuk mewakili temperature yang berlaku pada critical condition. Dan simbol T0 dan juga T star, sama juga dengan yang lain, row 0, row star dan sebagainya, adalah official symbol untuk menggambarkan stagnation condition dan critical condition. Maksudnya kalau awak buka mana-mana table pun di dalam tajuk compressible flow, selalunya mereka akan menggunakan asterisk dan juga 0. So jadi saya harap awak dapat faham kalau berjumpa dengan simbol tersebut di dalam buku teks, khususnya di dalam bab compressible flow. Jadi seperti yang saya telah terangkan, untuk critical condition, nilai Mach number adalah sama dengan 1. Oleh itu, kita masukkan Mach number 2 di sini sebagai 1. Kita boleh simplify equation menjadi berikut. Dan seterusnya untuk equation density dan pressure, kita boleh mendapat masing-masing equationnya menjadi nilai ini. So, saya harap pelajar dapat membuat latihan di rumah, cuba untuk memasukkan nilai Mach number sama dengan 1 di dalam equation dan pastikan pelajar boleh dapatkan equation ini. Okey, sekali lagi saya ulang, walau bagaimanapun sekiranya pelajar tidak mampu untuk menghafal rumus stagnation condition dan critical condition, memadai untuk pelajar mengingati rumus ini. Kerana dengan menggunakan rumus ini, kita masih lagi boleh menyelesaikan masalah stagnation condition dan juga critical condition dan mendapat jawapan yang tepat. Okey, dan seterusnya, sekiranya kita membuat relationship between critical and stagnation condition, kita boleh mendapat nilai ini. So, bagaimana cara untuk mendapatkan nilai ini? Kita lihat ia lebih kepada ratio di antara T star over T naught, rho star over rho naught dan P star over P naught. So, jadi apa yang kita boleh buat sebenarnya, kita menggunakan nilai ini. So, kat sini kita dapat, maksudnya kalau kita nak dapat T star over T naught, nilai T star di sini sama juga, kita pindahkan nilai T di sini. Kemudian, untuk mendapat T0 sama juga kita pindahkan nilai T ke sebelah dan kita boleh membuat ratio seperti untuk T star over T0. Dan yang ini saya harap pelajar boleh cuba di rumah.
kerana ia adalah sekadar satu proses bahagi sahaja dan saya harap pelajar boleh mengeluarkan nilai ini. Okey, so kemudian ada beberapa rumus yang sebenarnya advantage untuk kita ingat di dalam penyelesaian masalah ini. So saya senaraikan rumus itu di sini. Antaranya ialah we can determine an expression for the mass flow rate through the nozzle from the equation here. So maksudnya salah satu equation yang boleh kita gunakan untuk mengira mass flow rate yang melalui nozzle dengan menggunakan rumus ini, iaitu m dot sama dengan rho AV ataupun sama dengan P over RT AM square root K RT atau P over square T square root T square root K over R A times M. So di mana M di sini ialah Mach number yang melalui sesuatu nozzle. Okay, so kita kena faham bahawa katakan kita mengira pada point ini. So Mach number yang berlaku pada point ini dan A di sini adalah cross sectional area untuk objek ini. Mass flow rate. Kita perlu ingat bahawa mass flow rate adalah constant. So maknanya mass flow rate at inlet mesti sama dengan mass flow rate at outlet. Yang itu adalah kita kata common idea berkenaan dengan compressible flow. Dan seterusnya sekira kita mengubah-ubah ataupun kita play around dengan equation, ada beberapa equation yang kita kata boleh diterbitkan. Antaranya ialah seperti yang ditunjukkan di bawah ini. So yang ini bukanlah sesuatu yang critical, kerana ia cuma hanyalah kita kata rearrangement of equation. So yang ini seterusnya, if we choose the critical area where Mach number M star equal to 1 means critical Mach number, so kita boleh dapatkan nilai mass flow rate seperti ini. So this shows that the mass flow rate in the nozzle is only dependent on the reservoir conditions and the critical area A star. The ratio A over A star can be written in terms of the Mach number as shown below. So di sini nilai A over A star di sini ialah jika kita ada convergent divergent nozzle. So kita tahu bahawa simbol asterisk akan menggambarkan nilai throat. Oleh itu kita mengira apakah cross section di sini sebagai A star dan nilai A adalah any cross sectional area. Mungkin cross sectional area di sini adalah A1, ini mungkin A2. So jadi A di sini membawa maksud cross sectional area at any point except at throat. So maksudnya dia bukanlah cross sectional area pada throat. So itu yang dimaksudkan dan kita boleh mengira ratio di antara A over A star dengan menggunakan rumus ini. So A di sini adalah cross sectional area at any point dan M di sini adalah Mach number at those point. So maknanya kalau pada A itu adalah pada point number 1, oleh itu Mach number perlu diambil pada Mach number nombor 1. So yang ini saya harap pelajar dapat faham. Perkara ini sebenarnya telah dikira oleh previous researcher, oleh pengkaji yang lepas dan telah disusun di dalam bentuk jadual. Di dalam tutorial nanti kita akan lihat bagaimana jadual yang ada ratio A over A star dan sebagainya digunakan untuk menyelesaikan masalah.